أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita saban hari peluang-peluang untuk kita berada di atas muka bumi yang diciptakan oleh Allah ini, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang mana nikmat ini kita tidak dapat hitung dengan jari jemari kita, kita tidak dapat hitung dengan kalkulator kita tidak dapat hitung walaupun kita menggunakan apa jua bahan hitungan, kerana nikmat Allah Subhanahu wa taala ini terlalu banyak untuk kita meneliti satu persatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petang ini saya nak membawakan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammad Abdullah Ibn Umar Ibn As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadisun sahih rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Baik, hadis dia pendek sahaja, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu, hatta yakuna hawahu tab'an, sehinggalah hawanya, makna kata nafsunya, kemahuan hawa nafsunya mengikut lima ji'tu bih, kepada apa yang aku bawa kepada dia. Hadis ini bertaraf hasan lagi sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, salah seorang sahabat Nabi yang alim, yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, selain daripada aku, maka Amru al-As inilah orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata lagi, bahkan dia lagi baik. Sebab apa? Dia ni boleh menulis, sedangkan aku tak pandai menulis. Ini yang diiktiraf oleh sahabat sendiri Abu Hurairah. Dia kata kepada sahabat dia Amru al-As, orang ini banyak meriwayatkan hadis dan dia boleh menulis. Hadis yang diriwayatkan oleh Amru al-As sebanyak 717 hadis yang dipersetujui oleh Bukhari dan Muslim. Makna kata itu semuanya sahih. Baik, hadis ini nak menyatakan, kita ingat balik Nabi kata, tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsu dia ikut kepada apa yang aku bawa, kata Nabi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memperkatakan
suatu nilaian iman bagi seseorang yang mengaku diri dia beriman. Penilaian yang menentukan benar atau tidaknya keimanan itu sewaktu menghadapi perintah dan larangan Rasulullah. Dia nak tengok setakat mana nilai iman kita. Bila mana kita nak ikut apa yang Nabi kata dan kita nak jauhi apa yang Nabi larang. Ketika itu kita boleh tengok nilaian iman kita. Perkara keimanan kepada suatu yang dibawa Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterang kepada hadis tentang keimanan kepada suatu yang dibawanya. Kerana dalam menghadapi perkara ini, seorang itu selalu diganggu atau dihalang oleh bisikan hawa nafsu. Ini adalah merupakan suatu musuh yang cukup ketat, yang sedang bersarang dalam diri manusia. Manusia tak sedar kehadiran dia. Manusia tak sedar bisikan-bisikan dia. Manusia tak nampak kerja buat hawa nafsu ni, sehingga kan kadang-kadang dia terikut. Dan terjadilah pertentangan terhadap keimanan hingga perintah dan larangan yang terang dan tegas dari Allah dan Rasulnya ditinggalkan atau dikemudiankan atau ditempuhkan, dan ada kala ditolaknya langsung kerana dipengaruhi oleh keinginan hati dan hawa nafsu. Maka bila datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, datangnya suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak jadi pertentangan kita nak ikut Allah dan Rasul ni, ialah siapa? Hawa nafsu kita. Selain daripada syaitan, hawa nafsu kita ni yang memainkan peranan penting untuk menghalang kita mengikut jalan Allah dan Rasul. Hal mana amatlah berlawanan dengan tabiat dan jiwa serta akhlak orang yang beriman, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak beriman seseorang kamu hinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa kepada dia. Kita ni tidak dikira sempurna iman kita, melainkan hawa nafsu kita, kecenderungan kita, kesukaan kita ialah mengikut apa yang Nabi bawa. Kalau datang sesuatu perintah daripada Nabi perintahkan kita untuk menjauhi arak misalnya, maka hawa nafsu ni dia bergetar, membisik kepada kita untuk kita, tak apalah, hang rasalah sikit pun tak apa, hang rasa sikit tak mabuk, dia main macam-macam alasan, rasa sikit tak mabuk tak apa. Hawa nafsu dia bertentangan dengan apa yang Nabi dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jelaslah bahawa mengikut Rasulullah, iaitu mengikut Quran dan sunnah yang telah dibawanya, adalah dasar tuntutan iman seseorang mukmin. Kata Imam Nawawi, wajib menyesuaikan amalan-amalan dengan kitab Al-Quran dan sunnah, dan menyalahi hawa nafsu dan mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut bagi kita yang mengaku kita ni beriman, maka kita stick dengan perintah Allah dan suruhan Rasul daripada mengikut hawa nafsu. Nabi minta kita semayang awal, kan? Nabi minta kita semayang awal. Tiba mai azan, ada drama cantik punya dalam TV. Hawa nafsu ni dia, hang tinggal ni rugi, tak tahu ni jalan cerita ni. Kita pun jadi, Allah, berat kaki nak melangkah ke masjid, ke surau, bagi settle drama. Habis drama sambung berita. Tengok-tengok
5 minit lagi nak masuk Insya. Ni raja hawa nafsu. Raja hawa nafsu. Inilah kewajipan mutlak ke atas tiap-tiap orang yang beriman, dan ini pula yang menjadi tuntutan asas atas setiap orang Islam. Kerana antara iman dan Islam tidak ada perbezaan hakikat. Kedua-dua iman dan Islam ni tak mungkin dipisahkan dari peribadi seorang insan yang menjadari wujudnya kebesaran ilahi yang maha pencipta, kerana kedua-duanya adalah satu pengertian dalam memusatkan keseluruhan hidup kepada hukumnya. Sebab itu Imam Abu Hanifah dia ada bagi tahu kepada kita, wal islamu huwa taslim wal inqiyad li awamirillah ta'ala, famin tariqil lughah farqun bainal imani wal islam, walakin la yakuna imanun bila islam, wala yujadu islamun bila iman, wa huma kaz-zahri ma'al batn wad-dinu ismun waqi'un 'alal iman wal islam wasyara'i' kulliha. Kata Imam Abu Hanifah, Islam itu ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Dari segi bahasa, ada beza dia antara iman dan Islam ni. Ada beza dari sudut bahasa dia. Kita boleh bahas Islam begini-begini, rukun Islam ada begini, rukun iman ada begini. Nampak perbezaan pada bahasa dia. Tetapi tiada iman dengan tiada Islam, dan tiada didapati Islam dengan tiada iman. Kedua-duanya seperti belakang seorang manusia serta perutnya yang tidak boleh dipisahkan. Iman dan Islam tak boleh nak pisah. Dan agama ini adalah nama yang meliputi iman dan Islam dan sekalian hukum syarak. Maka nyatalah bahawa bila kita ikut Rasulullah dalam masalah yang ditegaskan hukumnya adalah dari tuntutan agama, dan tidak boleh bagi seorang yang beriman mencuaikannya dengan tidak mahu mengerjakannya atau meninggalkannya dengan alasan ada pendapat orang lain yang lebih sesuai dan lebih banyak dipersetujui oleh orang ramai dan pun telah berabad-abad lamanya diamalkan oleh orang. Baik. Maka bila kita kata kita ni orang Islam dan orang iman, maka perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita letak benda yang teratas sekali untuk kita laksanakan. Tetapi ada manusia, dia mengaku beriman, dia mengaku Islam, tetapi dia meletakkan hawa nafsu lebih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meletakkan nafsu lebih daripada dia nak jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh lagi bagi seorang Islam. Dia mengaku dia beriman dalam Islam, tetapi yang teratas sekali dia letakkan hawa nafsu. Memang kalau kita fikir, susah untuk kita kawal hawa nafsu ni. Tambah-tambah dia ni benda yang bukan kita boleh pi bergusti dengan dia, bukan boleh kita pi tumbuk dia apa semua, tak boleh. Memang susah. Kerana mengikut sunnah Rasulullah atau menurut pengajaran agama. Tetapi bagi orang yang beriman, ni dia, susah-susah pun bagi orang yang beriman, dia akan usaha untuk menunjukkan keimanan dia, kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Maka dia berusaha untuk menundukkan hawa nafsu dia pada setiap nafas dia. Maka orang yang mengaku dia cinta, dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia wajib untuk menundukkan kemahuannya dengan memimpin peribadi dia, memimpin hati dia, memimpin akal dia, memimpin nafsu dia untuk mengikut segala apa yang Allah dan Rasul perintahkan, dan menjauhi dan apa yang Allah dan Rasul larang. Kerana bila dia mampu untuk
memimpin peribadi dia, akal dia, hati dia, nafsu dia ikut apa yang Allah nak, maka inilah bukti cinta sejati dia dan bukti kuatnya pertalian iman yang hakiki dalam diri dia. Sebab itu Nabi SAW ada meriwayatkan sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Nabi kata tak sempurna iman seseorang kamu ini hingga aku lebih dia cinta kepadanya daripada dirinya dan anaknya dan isterinya dan manusia sekaliannya. Ada orang dia cinta mak ayah dia, sayang sungguh ni, dia letakkan Nabi nombor 2, nombor 3, nombor 4 mungkin. Dia cinta anak dan isteri dia lebih. Dia cintakan kawan-kawan dia lebih. Lalu ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan. Maka Nabi kata tak, orang yang macam ni, orang yang tidak mencintai aku, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya, orang ni belum lagi sempurna iman dia. Melainkan bila kita letak ranking di atas ialah Allah, Rasul, kemudian baru ibu bapa dan lain-lain, maka itu barulah nafsu kita boleh tunduk dengan kemahuan Allah dan Rasul. Tetapi buktinya kita tak cinta Allah dan Rasul ni apa? Buktinya kita letak nafsu kita lebih mengikut nafsu kita. Itu tanda dia kita tak letak Allah dan Rasul pada peringkat yang teratas sekali. Kalau yang demikian, maka kalaulah kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, maka itulah cinta yang sebenar. Tetapi kalau kita letak Allah dan Rasul nombor 3, nombor 4 dan seterusnya, maka cinta itu adalah cinta yang palsu dan dusta. Kerana apa arti cinta kalau seorang masih mengutamakan hawa nafsu dirinya? Kita utamakan lagi hawa nafsu, suka kepada hawa nafsu, maka itu bukanlah bermakna kita cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau kita sebut kita cinta kepada Allah dan Rasul, tetapi dalam masa yang sama kita masih lagi mengikut hawa nafsu, maka lafaz cinta kita itu merupakan lafaz yang cukup dusta dan suatu pembohongan kepada Allah dan Rasul. Seterusnya, apalah arti iman itu seandainya seorang sedang melayani syahwatnya yang bermacam-macam untuk mengerjakan sesuatu yang ditegah Rasul? Apa arti iman? Tak ada arti apa-apa kalau kita masih lagi melayani hawa nafsu, syahwat seperti yang ditegah oleh Rasul. Sungguh amatlah sukar untuk mengikuti dalam segala larangan dan perintah. Dan kerana kesukaran ini, maka ditegaskan pada hadisnya yang tersebut untuk menjadi panduan dan pengukuran iman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara pokok yang kedua kita akan sambung selepas azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara pokok yang kedua yang disebutkan dalam hadis ialah mendahului hawa nafsu. Kita kena tahu bahawa bila kita melakukan sesuatu kebaikan, maka sebenarnya ketika itu kita telah menang dengan hawa nafsu. Misalnya kita ada dua persimpangan, sama ada kita nak pergi ke masjid ke surau solat Jumaat, ataupun kita senang solat di rumah. Sebab apa? Sebab
mudah bagi kita. Maka ketika itu kita tengok orang yang tidak mengikut hawa nafsu dia, orang yang hebat menentang hawa nafsu dia ini, dia bawa kaki dia jalan menapak ke masjid, ke surau. Manakala orang yang nak senang dalam ibadat dia, maka dia boleh sembahyang di rumah, dia panggil anak bini semua. Satu, mungkinlah dia fikir untuk nak tarbiyah, tetapi Imam Syafi'i kata, bagi aku lebih senang, aku lebih cenderung kalau satu orang lelaki pergi ke masjid, ke surau, daripada mereka sembahyang di rumah bersama anak dan isteri. Itu kata Imam Syafi'i. Dia akan jadi persimpangan, sama ada kita nak stick betul-betul ikut apa yang Nabi dan Allah perintahkan, ataupun kita nak mengikut mudah bagi kita hawa nafsu kita. Dia nak sembahyang di rumah ni ialah mula-mula dengan azan, okey. Tak apa kita sembahyang kat rumah, ada masa lagi. Tengok dulu drama. Kemudian dah habis tengok drama apa semua, anak buat hal apa, kisah anak pula. Satgi nak masuk isyak dah. 5 minit lagi barulah tergesa-gesa. Nampak nafsu dia main peranan macam tu. Kita tengok orang-orang Hindu, mereka panjat batu kif. Berapa nak tangga? Berapa nak tangga tak? Tetapi orang Islam, masjid, surau dia 3 nak tangga. Tak larat. Tak larat nak panjat, 3 nak tangga. Kerana apa? Kerana dia kalah dengan nafsu. Kerana dia kalah dengan nafsu. 3 nak tangga masjid tak boleh, tak larat nak panjat. Itulah orang yang mengikut hawa nafsu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dalam surah Al-Qasas ayat 50 kata Allah, jika kamu tidak dapat memperkatakan bagi engkau, maka ketahuilah bahawa mereka hanya menurut hawa nafsu mereka, dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya dengan tidak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah dah peringat banyak kali dalam Al-Quran tentang hawa nafsu. Yang kata nak mengikut kata hati tu daripada mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan Nabi suruh. Kerana bila orang ikut hawa nafsu, dia menimbulkan bermacam-macam perkara yang merosakkan i'tiqad dan juga ibadat dia. Akidah pun boleh sesat kalau ikut hawa nafsu. Orang ikut hawa nafsu, sembah apa yang tengok, ui, ini patung banyak tangan ni, hebat ni kan, banyak tangan dia, hebat ni, sembah. Ikut apa tu? Ikut hawa nafsu. Maka rosaklah i'tiqad dia dan ibadat dia. Ibadat ikut hawa nafsu, simple dia, mudah. Semayang kita bila kita angkat takbir Allahu Akbar, hawa nafsu mai bisik kat kita, ni tadi bos suruh buat kerja apa, dia teringat aja dia, hang hutang bulan lepas kereta tak bayar lagi ni. Dia teringat hutang pula dalam semayang. Bila dia ikut hawa nafsu, maka ibadat dia akan rosak. Sebab Allah akan terima sesuatu semayang apabila dalam keadaan dia khusyuk saja. 5 minit kita semayang, 1 minit kita khusyuk, 1 minit tu je lah yang mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala. So hati-hati dengan nafsu ni. Baik. Bukan sahaja dia merosakkan i'tiqad dan ibadat, maka dengan hawa nafsu juga dia percaya yang bukan-bukan.
Orang Melayu ni dulu dia percaya bukan banyak kan. Bunyi buah hantu malam. Suami keluar tengok, "Oi, buah hantu bunyi ni. Esok ada orang nak meninggal." Rumah siapa tu? Atas bumbung siapa tu? Habislah rumah orang tu. Bini dia keluar, "Bang, tu atas bumbung rumah kita tu." Aha. Dia percaya betul. Bewak melintas, tengah bawa drive apa semua, bewak melintas depan. Bini kata, "Bang, jaga depan tu ada sial." Orang percaya, "Oh, betul." Kena patah balik. Orang yang tak percaya, akidah dia betul, tak ikut hawa nafsu, dia yakin kepada Allah, terus. Tak ada apa masalah. Tidak ada kepercayaan yang karut. Orang Melayu dulu. Tak tahulah ni ada ke tak ada. Tanya orang veteran kita ada ke ni? Tak ada. Orang mati, mai melompat kucing hitam boleh hidup balik lah. Ni sebab apa? Ikut hawa nafsu. Dia nampak pelik sikit, suka. Dia suka. Dan juga ramai yang buat bid'ah dalam agamanya. Buat bid'ah ni macam mana? Ada orang duk debat hari Maulidul Rasul, orang duk debat. Bid'ah ni tak bid'ah, bid'ah tak bid'ah, bid'ah tak. Syekh Nuruddin dia jawab selamba ya. Dia bagi satu analogi, dia kata kalau telur haram tak makan, kata. Tak haram, boleh makan. Tu bawang boleh makan. Tepung pun boleh makan. Tak ada masalah. Tapi bila campur semua tu jadi murtabak, boleh makan tak? Bolehlah makan. Orang yang kata tak boleh makan, ni pelik lah kan? Begitu juga Maulidul Rasul. Dalam tu ada apa? Pengisian apa? Ya, selawat boleh tak? Boleh. Ada pengisian apa? Tazkirah, peringatan tentang Rasul. Boleh tak boleh? Boleh. Dalam tu ada apa? Ada zikrullah dan sebagainya. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi bila campur semua tu, ada setengah orang kata tak boleh. Maulidul Rasul ni tak boleh. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ni kalau terkeluar terus daripada agama tu memang tak boleh lah. Kan? Baca Quran terbalik. Kan? Baca surah Al-Fatihah mula ayat 7 sampai ayat 1. Tak boleh lah. Kan? Tu baru bid'ah. Nabi tak pernah buat lagu tu kan. Dan haram pula. Baik. Ada Tok Pomoh yang buat lagu tu. Kan? Kalau pergi jumpa Tok Pomoh, dengar dia baca Quran terbalik. Ni apa? Baca surah Fatihah ayat 7 dulu. Kan? Lepas tu makin ke belakang sampai ayat 1. Jenis Tok Pomoh ni bagi salam, Assalamualaikum, terus balik. Kan? Tak payah duk tunggu. Ni bid'ah. Baik. Dan terjadilah segala macam maksiat yang lama dan yang baru, meluas perasaan benci membenci di antara satu sama lain. Kerana hawa nafsu ni bermusuh. Bukan saja dengan jiran. Adik-beradik bermusuh. Apa ramai bermasam muka. Aku pukul hang pukul aku. Kan? Tak bertegur siapa lama. Ni sebab apa? Hawa nafsu. Masing-masing nak bagi puas hati. Kalau orang yang ikut Allah dan Rasul, dia okeylah, tak apa, aku surrender, kita berdamai, kita adik-beradik. Ni orang yang ikut Allah dan Rasul. Tapi bila nak ikut nafsu, masing-masing keras. Mana boleh aku? Ni pendapat aku, niat betul ni. Dah, aku tak boleh. Dia bergaduh. Ni bahaya hawa nafsu. Dan ramai orang yang memihak dan menyokong perkara yang batil. Ramai orang suka perkara yang buruk. Ramai yang pergi pub, ramai yang minum arak, ramai yang sosial tak tentu halal, tanpa mengikut syariat. Ni ramai. Kenapa? Kerana hawa nafsu. Demikianlah seterusnya akibat daripada mendahului hawa nafsu dan menurut agama dan petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kerana itu hadis yang kita baca tadi, iaitu
Siapa yang belum mendengar tu, Nabi SAW bersabda, tak sempurna iman seseorang sehinggalah hawa nafsu dia ikut apa yang aku bawa, kata Nabi. Itu boleh kita bagikan kepada dua pengajaran yang kita akan dapat. Yang pertama sekali, Nabi nak menunjukkan bahawa orang yang sempurna iman ialah orang yang hawa nafsunya ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu dia tu cenderung suka kepada apa yang Nabi bawa. Hawa nafsu dia tak cenderung kepada apa yang Nabi larang. Ini orang yang beriman. Tetapi kalau Nabi larang sesuatu, hati dia, nafsu dia cenderung ke arah apa yang Allah dan Rasulullah larang, maka dia belum lagi sempurna iman dia. Dan bahawa orang yang tak beriman langsung, yakni kafir, ialah orang yang menolak sama sekali apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan bahawa orang yang fasik ialah orang yang mengikuti iman yang dibawanya tetapi meninggalkan yang lain. Orang fasik ni orang apa? Dia banyak melakukan dosa besar tanpa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fasik. Dialah kaki botol, dialah kaki judi, dialah rasuah, dialah dosa-dosa besar ni semua dia buat. Dia ikut satu-satu apa yang Nabi kata, dia ikut. Setengah-setengah dia tak ikut. Bab nak kahwin 4 tu dia ikut. Tapi dalam bab lain, kan, bab semayang apa semua tak mau ikut. Fasik. Dan bahawa orang yang munafik ialah orang yang menempatkan amalan yang dibawa oleh Rasulullah tetapi batin dan hatinya tetap menolak iman itu pada keseluruhannya. Orang munafik pula nampak dia semayang, nampak dia bayar zakat, nampak dia apa semua ni, buat semua apa yang Allah yang Rasulullah suruh, tapi hati dia sebenarnya tak suka. Bayar, kena bayar lah. Dia tak suka semayang. Oi, awak lah semayang bukan satu ya. Dia tak suka semayang 5 kali sehari. Dan hati dia tak suka. Maka orang ni orang munafik. Yang kedua ialah menunjukkan bahawa hawa nafsu adalah halangan yang terbesar sekali untuk mengikuti jalan yang benar, iaitu jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah, sehingga orang yang beriman tidak mungkin mencapai darjat kesempurnaan iman selagi dia dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nabi nak bagi tahu, nak habaq kepada kita bahawa halangan yang paling besar sekali dalam kita nak mengikut Allah dan Rasul ialah hawa nafsu. Maka berhati-hatilah dengan hawa nafsu itu. Oleh yang demikian, maka wajib untuk kita menunduk dan menguasai hawa nafsu itu. Itulah perjuangan yang sangat besar. Selain daripada jihad, perang untuk menegakkan agama Allah, selain daripada itu, jihad yang cukup besar, kata Nabi SAW, jihadun hawadun, iaitu engkau berjihad terhadap hawa nafsu engkau. Maknanya engkau menundukkan hawa nafsu engkau. Itu jihad bagi kita yang berada di sini. Ada cendekiawan Islam, dia kata, ambil kata-kata ni bagi semangat kepada kita. Dia kata apa? Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan nafsunya sebagai tawanan. Beruntunglah orang yang menjadikan akal dia sebagai pemimpin dan nafsu sebagai tawanan. Dan merugilah bagi orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin tetapi akalnya sebagai tawanan. Renung-renungkanlah, tapi jangan sampai termenung. Imam Ghazali juga pernah berkata, kalau nafsu menguasai akal, kalau nafsu dia menguasai akal, maka hinanya manusia lebih daripada haiwan. Saya ulang, kalau nafsu menguasai akal, maka hina manusia itu lebih daripada binatang. Tetapi kalau akal
menguasai nafsu, maka mulianya manusia itu lebih daripada malaikat. Kalau akal menguasai nafsu, maka mulia manusia itu lebih daripada malaikat. Lebih daripada malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat dia tak dikurniakan nafsu. Tak dikurniakan nafsu. Maka kita yang dikurniakan nafsu, kita boleh lawan dengan nafsu tu. Akal kita boleh lawan dengan nafsu, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Dan saranan daripada Imam Ghazali juga, macam mana kita nak tundukkan hawa nafsu kita. Yang pertama sekali, hawa nafsu ni dia kata dia ni cukup liar, dia kuat, dia gagah. Maka kita bertanggungjawab untuk melemahkan hawa nafsu kita, iaitu dengan cara yang pertama, berpuasa. Dengan cara berpuasa, kita melemahkan tubuh badan kita, sekaligus kita melemahkan hawa nafsu kita. Yang kedua, Imam Ghazali juga kata kita kena bebankan hawa nafsu kita. Kan, keldai dia bawa barang-barang atas badan dia, makin duk beban atas tu, makin duk beban tu, makin dia tak larat nak bawa. Maka hawa nafsu kita kena bebankan ke atas dia, tekanan ke atas dia, iaitu dengan cara perbanyakkan ibadah kita, zikrullah, baca Quran, selawat ke atas Rasul, sembahyang sunat, puasa sunat dan sebagainya. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan iman kita untuk melawan hawa nafsu. Itulah 3 saranan yang diajukan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Wallahu alam. Cukup sekadar tu, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, bukan saja mendengar tetapi kita balik cuba amalkan untuk kita nak tolak hawa-hawa nafsu kita yang buruk ni selagi masa masih ada. Selagi masa kita masih ada di atas dunia ni. Sebab kalau dah nyawa sampai di kerongkongan kita, maka tak ada guna dah. Tak ada guna dah kita nak bertaubat kepada Allah pun Allah dah tak terima. Nak ubah nafsu kita pun tak boleh dah time tu. Maka masa yang ada ni lah kita perbaiki dari semasa ke semasa, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selepas kematian kita nanti ini dengan kematian yang membawa hati yang sejahtera. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah orang yang telah menundukkan hawa nafsu dia, kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang memiliki hati yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang telah selesa dengan Allah dan Rasul, telah tenang dengan Allah dan Rasul. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan kamu meredai Allah sebagai Tuhan kamu dan Tuhan kamu meredai kamu sebagai hamba dia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka didik hati kita untuk menjadi nafsul mutmainnah, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.